Kaedah yang ke-63. Tuhmalu nususul kitab ala ma'hudil ummiyin fil khitab. Tuhmalu nususul kitab ala ma'hudil ummiyin fil khitab. Makna nas-nas Al-Quran hendaklah dipakai menurut apa yang maklum di kalangan orang-orang Arab dalam percakapan mereka. Dipanggil Arab Fusha. Arab Fusha berdasarkan asas dia Al-Arabul Arba', Arab tulen, tidak bercampur-campur dengan yang lain. Adapun Arab baru ni lain, Arab Amiyah tu bukan. Arab Amiyah lain. Kerana itu ia mestilah difahami menurut bahasa itu. Simpulan bahasa, perbandingan dan perumpamaan yang digunakan di dalamnya adalah berdasarkan apa yang dimaklumi dan lumrah di kalangan mereka. Kerana itu apabila menyebutkan tentang nikmat-nikmat syurga, Al-Quran hanya menyebutkan ini yang kita sebut tadi. Al-Quran hanya menyebutkan makanan, minuman atau buah-buahan yang lumrah terdapat di kalangan mereka sahaja. Contohnya dapat dilihat pada firman Allah berikut. Jadi kita tengok di sini tidak tersebut di dalam mana-mana ayat Al-Quran buah durian, buah rambutan atau buah cempedak dan lain-lain lagi lah sebagai buah-buahan syurga. Padahal tentu sekali semuanya ada di dalam syurga nanti. Bahkan lebih lagi daripada itu pun ada, tetapi ia tidak disebut kerana ia tidak lumrah di kalangan bangsa Arab di tanah Arab. Sekadar tu. Jadi kita kena ingat ni benda-benda penting ni, kaedah ni. Kenapa tidak sebut? Kalau sebut akan sibuk pula dengan benda-benda tu. Buah mata kucing pula ada. Apa ni yang kita panggil nongan. Mestilah sibuk buah-buah Arab. Mata kucing macam mana pula? Kami tak akan percaya pula kepada kamu ni. Buat cerita baru pula mata kucing pula. Mari sini. Kami nak tengok. Dia akan sibuk gitu. Ada pula orang kita ada pernah tanya. Budu ada ke tidak dalam syurga? Ada, semuanya ada. Tapi sifatnya tidak seperti dalam dunia. Yang kadang-kadang tu kita bertemu ulat dalam budu tu. Sebab itulah ada setengah orang tak makan budu. Kadang-kadang ulat ada. Tapi orang yang biasa kan dia tak kisah, dia buat ulat dia makan. Cicah juga. Cicah juga. Sebab dari segi fiqahnya dimaafkan itu. Walaupun bulat. Dia dimaafkan. Buat tak apa. Tapi setengah-setengah orang tak mahu kan. Ayah saya dulu jenis tu. Sebab dia nak buktikan apa yang dalam kitab yang dia belajar tu. Dia nak buktikan betul-betul. Dia berani buat. Misalnya dalam buah tu ada ulat. Dah tengok berapa biji dah tengok ada ulat. Dia ambil makan. Makan sekali dengan ulat. Tak ada apa pun. Kalau kita tengok orang asli, sungguh makan ulat. Sedap juga nampak dia makan. Ulat dalam buah tu dikecualikan tak apa. Dia nak cerita tu, takut-takut kita tak yakin, kita tak berani makan, dia makan. Kepada orang yang boleh makan, tak jadi masalah lah. Ikutlah, boleh lah. Tapi setengah-setengah orang tak boleh, masih ada khilaf lagi lah di situ kan. Masih ada khilaf lagi. Saya pun ada juga khilaf dengan ayah saya, banyak perkara juga khilaf. Tapi umur dia tak panjang, kalau tidak saya bahas juga di hari ni. Banyak perkaranya, antaranya apa lagi selingan sikit selingan. Antaranya dia mengatakan sotong ni yang hitam dia tu kena buang. Tak boleh itu, tak boleh makan. Dulu dia makan. Qaul qadim dia. Saya sempatlah makan. Lepas tu balik-balik tengok dia tak makan. Tak mahu dah. Adik-beradik dia semua ikut dia, adik-beradik dia. Dia itulah rujukannya. Semua jadi tak makan, semua jadi putih. Sotong rebus tu. Yang hitam dia tu lah sedapnya manis. Dia tak makan. Apa dia kata tak boleh. Dan saya tak jadi mengaji satu tempat adalah dia pilih. Sebab inilah kes ni lah. Tapi itu hikmat Allah semua tu, takdir Allah semua. Dia tanya tu guru tu tentang hukum. Tu guru tu tak boleh jawab. Dia kata tu guru ni kurang baca. Dia tak mahu letak anak dia situ dia. Sampai begitu dia. Kurang baca dia. Dia kata saya yang tidak buka pondok, tak mengajar, saya ada jumpa dalam kitab ni. Dia sebut dalam kitab ni ada. Tak boleh makan itu. Saya tak setuju dengan dia. Saya tak setuju. Hari ni saya suruh isteri saya, keluarga saya hitam semua. Itu yang saya makan. Kalau dia ada hari ni saya bahas dia. Sebab tak ada nas itu, hanya ada dalam kitab, itu pendapat saja.
Itu pendapat saja. Kena buktikan ada bahayanya. Kalau selagi tak terbukti, tak ada apa tu. Dimaafkan. Boleh. Tapi dia telah pilih cara tu kan. Banyak perkara lah pendapat dia yang pelik-pelik. Saya tak setuju banyak kan. Tapi saya dah tengok dah sistem bank Islam duk jalan sekarang, rupanya dia pakai dah dulu. Ada dalam buku yang dia tulis. Memang cara macam tu, cara nak menyelamatkan diri daripada riba, pakai cara macam seperti yang bank Islam pakai sekarang ni. Dia sudah ada bagi pendapat begitu. Pada masa tu pelik kan. Tak apalah. Jadi yang kita nak di sini, ada orang tanya budu. Budu tu tak apa. Walaupun ada ulat, buat ulat, jangan makan ulat, sudahlah. Kepada orang yang tak boleh makan. Tapi budu dalam syurga kalau ada pun tidak begitulah. Dan kalau arak yang jelas dalam dunia ni haram pun ada. Tapi arak tu sifatnya lain, disebutkan tidak memabukkan, tidak jadi sakit kepala. Jadi ada. Budu apa masalahnya? Dalam dunia pun boleh makan dah. Arak lagi boleh. Tetapi balasan kepada orang yang minum arak dalam dunia, dia tak akan minum arak dalam syurga. Itu dalam hadis ada sebut. Orang tanya saya, macam mana logiknya? Logiknya begini. Saya kata dalam dunia ni, berapa ramai orang tak makan buah durian? Buah durian paling ramai lah. Saya rasa nak banding dengan buah-buah lain tu. Buah durian haram ke? Dia tak kata haram. Dia yang tak makan tu pun tak kata haram. Dan dia tidak terliur pun. Dia tidak merasa berdengki ke, merasa terkilan ke orang tak bagi buah durian pun. Tak. Tak usah cakap lah buah durian. Musakin sekalipun yang mahal pun dia tak mahu. Tak ada selera dia. Itulah juga ahli syurga besok. Dia bukan merasa dia kurang, dia tak dapat benda tu, tak. Dia merasa dia tak perlu. Allah buat gitu. Seperti Allah buat orang tak terliur makan buah durian dalam dunia. Tapi itu satu kerugian juga kita yang makan kan. Kita yang makan ni, kita kata kamu kok mana-mana pun rugi. Dalam syurga pun begitu juga. Cuma dia tak rasa dia rugi. Dia tak berasa, dia tak terkilan. Itu akibatnya. Boleh berlaku. Allah SWT boleh buat. Dalam dunia dia telah buat dah. Boleh ada manusia macam tu. Dalam syurga kalau dia nak buat. Manusia ni yang minum arak dalam dunia, dia tak ada selera dalam syurga. Apa boleh? Apa masalah? Itulah jawapan saya. Apabila hendak menyatakan kehebatan dan keajaiban kudrat Allah pada kejadian binatang pula, unta lah yang dipilih. Tidak pula pernah tersebut tentang kejadian zirafah. Padahal sama-sama panjang tu tengkuk tu kan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu disebut. Zirafah mana ada? Tak ada. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta? Bagaimana ia diciptakan? Tidak kerana lain. Zirafah tidak disebutkan melainkan kerana ia bukan binatang yang lumrah di tanah Arab. Bukan juga kerana tidak ada keajaiban kudrat Allah pada kejadiannya. Bukan kerana itu. Keajaiban itu tetap ada di mana-mana pun. Mungkin ada yang lebih lagi ajaib daripada unta tu, tapi dia tidak sebut. Sebab apa? Sebab benda tu tidak lumrah. Jangan kita ingat ada yang sebut dalam Quran itu saja yang lebih segala-galanya. Kalau buah-buah ke apakah, itulah yang berkhasiat saja, paling berkhasiat. Sehingga sekarang ni ada makanan sunnah apa semua. Tak perlu tu, tak perlu. Semuanya berkhasiat. Semuanya berkhasiat. Ikut orang pandai sudahlah. Dia kata ada khasiat, dia kata buah mana-mana pun. Cuma sebagai ingat kepada Rasulullah kalau nak buka puasa makan buah kurma, kita makan. Itu kasih kita, tanda kasih itu saja. Itu je lah. Adalah itu. Tapi nak kata buah kurma saja ada khasiat, buah lain yang kita makan dia tak ada khasiat, jangan kata begitu. Tak kena begitu tu. Demikian juga dengan penggunaan perkataan-perkataan tertentu di dalam Al-Quran, ia seharusnya dipahami berdasarkan muhawarah bahasa Arab tulen. Sebagai contoh, lihat saja perkataan yad di dalam dua firman Allah berikut. Setengah ahli tafsir memakai perkataan yad yang tersebut di dalam ayat-ayat seperti itu dengan arti nikmat atau kuasa dan lain-lain. Padahal pemakaian yad dengan arti-arti itu tidak maklum dan lumrah di kalangan orang-orang Arab dalam percakapan mereka. Mereka tidak pernah berkata fa'altuhu biyadayya dengan arti aku telah melakukannya dengan nikmat. Yadayya mana dua tanganku? Aku telah melakukannya dengan dua tanganku lah. Saya rasa kaedah ni lah mustahil. Sebab apa? Nampak semakin ketara sekarang ni dalam tafsir-tafsir Melayu ni,
dia terjemahkan benda-benda begini dengan takwil. Padahal yang terlebih baik tidak perlu takwil. Itulah bahasa Arab asal. Cumanya kita dah tahu dah kaedah kan, tangan Allah. Dia kata dua pun tidak seperti tangan kita. Itu saja masalahnya. Dia disebut dua tangan lah. Jangan pula dua kuasa pula. Dua kuasa. Kuasa apa? Dua kuasa. Kalau tangan dengan makna kuasa, dua tangan apa mana? Dua kuasa. Satu tangan, yadullahi fauqa aydihim, diterjemah kuasa Allah di atas kuasa mereka. Baik, kalau yadaya dua tangan nak terjemah macam mana? Dua kuasa. Sebab itu jangan tak perlu. Ikut zahir. Jangan lari daripada muhawarah bahasa Arab. Simpulan bahasa Arab digunakan begitu. Tak pernah mereka kata fa'altuhu biyadayya. Aku telah melakukannya dengan dua nikmatku, dua kuasaku. Tak pernah. Dia faham dua tangan lah. Jadi cumanya bila berkait dengan Allah, itu sifat yang mutasyabihat. Allah SWT tidak menyerupai makhluk. Kalau dia kata dua tangan, dua mata, dua tangan. Begitu juga dengan mata dan sebagainya, kita kena pakai begitu. Jangan takwil. Kalau takwil nanti dia pergi jauh, boleh bahaya. Dah susah lah, macam tak adil lah. Kalau satu tangan kuasa, dua tangan anda kata apa? Kuasa juga. Apa bezanya yang tu dengan yang ni? Nak kata dua kuasa macam mana? Dua kuasa, dua nikmat, tak kena tu. Kata dua tangan, sudahlah. Dia tak mahu kata tu. Kononnya bercanggah dengan Asy'ariyah lah macam-macam. Sebab itulah benda ni sempit. Kalau berfikiran sempit, susah. Ulama-ulama Islam, ilmu Islam ni luas. Biar terbuka lah. Semuanya mereka tu berjasa. Asy'ariyah ke siapa ke, semua berjasa kepada umat. Tapi tak perlulah kita menegakkan benda basah, menafikan pandangan orang lain sampai menyalahkan. Tak perlu begitu. Itu dah tak kena tu, lari jauh dah tu. Lari jauh dah.